Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi live Cerita.my saya, anjuran pihak MyNIK Berhad. Macam biasa, saya Izian, host tetap anda untuk hari Isnin pada pukul 1 petang ini. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada nampak kita punya poster dekat Facebook, Instagram semua, mesti dah tahu yang hari ni program kita ni special sikit. Sebab sesi kali ni khas untuk anda yang berminat untuk membina website daripada awal sampai ke siap setting untuk payment gateway tu. Ni semua kita boleh buat dalam masa 1 jam sahaja. Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh dimanfaatkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. Baiklah, seperti biasa, webinar ini akan disampaikan oleh master trainer kita, iaitu Cikgu Yasir. Beliau sangat terkenal di kalangan pelajar-pelajar beliau yang dah berjaya mengubah teknik penjualan mereka daripada offline kepada online. Alright, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan berikan ruang ini untuk Cikgu kongsikan pengetahuan-pengetahuan yang sangat berguna kepada anda. Jadi dengan itu, saya persilakan Cikgu Yasir. Terima kasih banyak Izian. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi kita dalam sesi pada hari ini, cerita.my bersama saya Cikgu Yasir, Master Trainer ataupun Ketua Jurulatih untuk MyNIK Berhad. Siapa-siapa yang baru jumpa kita punya Facebook ni, terjumpa, termasuk, tertekan tengok saya ke kan? So, saya minta sebelum saya mulakan dengan sharing hari ni, macam mana nak buat website mudah. 1 jam siap website. Dah publish ada kat Google. Macam mana nak buat tu? Sebelum saya nak share macam mana teknik yang mudah ni nak buat, saya minta anda share lah dulu sebelum saya share. Tolong sharekan sesi Facebook kita ni, sesi live Facebook ini ke semua kenalan-kenalan anda, ke page, ke group, ke apa, personal ke, tolong sharekan. Cara dia ialah di bawah video ni ada satu button sharing yang ada lengkuk tu kan, yang ada nak panah tu kan. Klik yang tu dan klik button share tu, pergi ke mana-mana. Share lah banyak-banyak kali sikit ya. Tolong saya untuk nak sharekan supaya ramai orang dapat manfaat daripada sesi ini. Okey. Untuk anda yang baru berjumpa dengan saya hari ini, sesi yang sama kita ulang daripada tahun lepas. Tetap pada pukul 1 hingga pukul 2 setiap hari Isnin kecuali hari cuti. Kalau cuti apa-apa, cuti umum ke? Tak adalah. Tapi kalau macam hari ni tak ada cuti apa-apa, adalah bersama saya pukul 1 hingga pukul 2. So, minta sharing lah banyak-banyak ya. Tolong share sekarang. Alright. So, yang mana yang saya rasa yang mana yang tengok ni dah kenal dah lah apa itu MyNIK kan. So, salah satu daripada tugas MyNIK saya perkenalkan sikit lah ya. Tugas MyNIK ni, function MyNIK ialah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tugas MyNIK ialah mengeluarkan, mendaftar, mengurus dan menjaga keselamatan domain. D-O-M-A-I-N, domain. Domain tu apa? Secara ringkasnya boleh kita fahamkan, domain ialah alamat website. Alamat website ataupun domain khas yang berakhir dengan .my. Yang .my sahaja, yang berakhir dengan .my. Contoh, cikguyasir.my, iaitu MyNIK. Cikguyasir.com.my, MyNIK. Cikguyasir.gov.my, contohlah ya. Itu MyNIK. So, banyak domain ni jenisnya banyak. Tapi kalau belakang dia .my pun ada beberapa jenis .my. Semua yang berakhir dengan .my di bawah penyeliaan MyNIK. So, sebelum-sebelum ni kita dah bincangkan dah semua pasal domain tu. Hari ni saya nak khususkan dengan website. Salah satu, itu satu. Nombor 2, MyNIK ada keluarkan satu package membina website menggunakan online. Bermaksud, pendek ceritanya, kalau anda boleh masuk Google, maksudnya anda bolehlah bina website ni. Sekarang saya tunjukkan satu persatu. Yang pertama, tapi yang ini kalau nak buat, kena daftar lah dulu package ni. Bila daftar, anda akan dapat username dengan password. Username dengan password tu
akan boleh di login di satu platform yang tertera di skrin sekarang. Okey. Satu, daftar, kemudian dapatkan username dengan password, kemudian macam nak daftar tu boleh contact MyNick. Boleh contact saya pun boleh. InsyaAllah kita akan guidekan macam nak daftar. Ada cost lah ya, bukan free lah yang ni. Sebab website ni mahal. Website pada anggapan orang mahal. Website MyNick tak mahal. Pada anggapan orang mahal. Kita bukan hanya buat website. Kita bukan hanya upah orang buat website. Kita nak buat website sendiri. Saya tunjukkan macam mana mudahnya buat website MyNick. Satu, dapat username dengan password. Bila dapat username dengan password, langkah kedua ialah kita login ke account kita. So, sekarang kita dah ada account site builder ataupun website builder. Pembangunan ataupun pembinaan website. Kita dah ada dah. Okay, bila dah ada yang tu, barulah kita boleh login. So, sekarang saya mula dengan login. Ini salah satu account. Ya. Login, kemudian kita masuk ke dalam website builder ini. Dia simple aja, tak banyak-banyak. Kemudian kita terus build now. Dah. Sekarang kita dah mula, dah nak buat website kita ni. Okey. Istimewanya website MyNick ni, kita boleh buat bukan satu website, bukan dua website. Kita boleh buat 3 website. Maksimum 3 lah. Website boleh buat 3. Tapi kita boleh hanya satu website yang online. Saya bagi bahasa ni bahasa yang semua orang mudah faham lah ya. Satu masa tu boleh satu je website online. Sebab kita hanya ada satu alamat website. Betul tak? Macam saya kata tadi kan. Contoh dia macam dengan website saya, alamat saya nama cikguyasir.my kan. Saya ada satu domain je, satu nama website tu. So pada satu masa saya boleh online kan satu website. 2 lagi, mungkin saya akan tukar website tu. Bulan 1 hingga bulan 3, website ni saya on kan. Bulan 4 sampai bulan 6, website 2 saya on kan. Kemudian, waktu perayaan, website 3 saya on kan. Begitulah cara penggunaan dia. Okay? Baik, kalau nak buat satu pun boleh, tak ada masalah. Cuma, maksimum 3. Okay, ke atas ni, kalau nampak sekarang ni, dah ada satu website dah ni, sedang di online sekarang. Sekarang ni website ni dah ada online dah sekarang ni. Dah ada dah kat Google. Okey, sekarang ni saya tunjukkan cara macam mana nak mulakan buat pertama kali. Create site. Bila klik create site, ada 2 pilihan. Nak generate website yang dia orang cadangkan, sistem cadangkan ke atau nak buat sendiri? Kita pilih buat sendiri lah. So, kalau kita buat sendiri, kita puas hati. Kita boleh pilih dia punya design. Di sini ada ratusan design. Ada dekat sini. Pilihlah mana design yang nak. Banyak kategori. Ada kategori business, kategori online store, kategori blog, kategori services, personal, health, beauty, restaurant. Semua ada kategori-kategori sini. Kalau nak tengok semua, tengok all ni, semua. Kalau nak mula daripada kosong, pun ada juga. Pilih yang kosong. Kita panggil sebagai plain canvas lah ya, kosong. Ada orang minat nak buat daripada kosong. Tapi target kita di MyNick ialah untuk orang yang tak reti bina website boleh bina website. Itu target kita, sasaran kita orang yang macam ni. So kita permudahkan dalam semua benda. Contoh, sekarang banyak design kan, kita pilih satu. Sekarang saya pilih satu. Contoh, saya ada bisnes pertanian. Okay, saya tengoklah pertanian. Kalau nak pilih yang lain boleh tak? Boleh, no problem. Tapi kalau nak mudah, pilih yang ada kena-mengena dengan kita punya bisnes. Kalau saya buat tuition contohnya, saya nak pilih design yang rambut, potong rambut sebab design dia cantik. Boleh, tak ada masalah sebab 100% daripada A to Z semuanya boleh diedit. Gambar, wording, perkataan, dia punya design dia punya kedudukan gambar, video, semua 100% boleh diedit. So, apa yang kita buat sekarang ni ialah untuk memudahkan proses buat website saja. Saya pilih satu sekarang. Ini satu pilih satu. So, dekat atas ni dia tanya pula lagi, nak single page, satu page je, single page, ataupun nak multi page, boleh banyak page. Macam sekarang ni ada banyak page, ada home, ada about, ada services. Bawah services ada 2 lagi page, bawah produce ataupun produk ke ya, di bawah contact ada 2 page. So maksudnya ada berapa page? 2, 3,
4, 5, 6, 7 page semuanya ni. Okey, katakanlah saya nak ambil yang ini. Okey, saya nak ambil yang ini. Pentingnya untuk website ni, nombor 1 kena ada homepage lah. Permulaan. Depan dia tu. Nombor 2, tentang syarikat. Visi, misi, organisasi, semua. 2 page dah. Nombor 3, jual produk. Page produk. Nombor 4, contact. Ini pada asasnya. Kalau kita nak buat lebih banyak, boleh. Kalau kita nak buat lebih sikit pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kita. Kita buat dia. Apa masalah kan? Okey, sekarang ni katalah 4 page. Sini ada 7. No problem. Kita boleh buang mana yang kita tak nak. Kita boleh tambah mana yang kita nak. Sekarang kita pilih yang ini. Okey, create site sekarang. Okey. So, saya buat sekarang ni live tau. Bukan saya dah recorded sebelum ni, tak. Ini ialah live. So, kalau yang ini loading, dia lambat sikit ikut line kita. Dan, saya ulang sekali lagi, anda tak perlu untuk nak guna software, apps ke apa-apa. Tak perlu. Hanya akses, login, masuk macam mana saya masuk tadi. Kemudian terus buat website dan terus klik satu button saja. Ni, sekarang ni dah ada dah kan? Kalau anda tengok kan, inilah saya punya website sekarang ni, dah ada dah kan? Ni, ini dah ada dah. Semua dah ada dah. Semua yang kandungan yang ada ni adalah sebagai satu panduan, sebagai satu design yang dibuat oleh pakar, designer-designer yang pakar. Dah siap dah? Ikut je lah. Ikut sahaja. Ikut macam mana? Ikutlah design ni. Kita cuma edit sahaja. Tukarkan wording dan tukarkan gambar. Itu tipsnya untuk nak siapkan website cepat. Sebab kita bukan designer. Kita bukan bisnes kita buat website. So, jangan buang masa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk nak buat website. 1 jam, dah siap dah website. Okay, sekarang ni, semua ada kat sini kan? Dah semua ada dah. Okay, alright, sekarang. Tip yang pertama, kita ikut design yang kita pilih. Jangan ubah sana sini banyak-banyak. Ubah sikit-sikit okey. Sebab sekarang ni, saya cakap dalam konteks untuk nak siap cepat. So, design yang dibagi ni dibuat oleh pakar, designer yang pro. So, dia tahu apa yang orang suka, apa yang orang tak suka. Jadi, inilah hasil dia. Okey, sekarang langkah kedua, kita dah pilih dah. Langkah pertama kita pilih design kan? Langkah kedua. Sorry. Kita tengok ke atas ni ya. Ini ialah yang penting ialah laptop. Laptop ni kita gunakan laptop untuk nak buat ni. Tapi kita juga boleh tengok macam mana dekat handphone punya view. Ni. Kita klik ke atas, handphone punya view macam ni. Ini kat handphone. So, kita make sure supaya view kita punya design website cantik dekat laptop dan cantik di handphone. So, apa saja kita buat, kita tengok dulu. View handphone dengan view laptop. Okay. Untuk nak edit, boleh edit dekat view handphone. Tapi takut nanti laptop tak cantik. Okay. So, saya suggest tip yang kedua, buat guna laptop ni. Okay, guna laptop. Kalau cantik di laptop, insya-Allah akan auto cantik di handphone. Okay, sekarang tu dah tip yang kedua. Tip yang ketiga, nak bagi siap cepat website anda, kumpulkan semua gambar-gambar dalam satu folder. Dalam satu folder. Semua gambar produk anda kumpulkan dalam satu folder. Dah kumpul produk, gambar-gambar tu. Okey. Yang ketiga, kumpulkan video dalam satu channel YouTube. Dalam satu channel YouTube. Sebab website kita ni dia nak elak daripada berat. Prestasi website bergantung kepada ringan atau beratnya website. Maksud ringan dengan berat, orang masuk website kita terus keluar paparan apa yang dipaparkan tu. Kalau banyak video sangat, gambar pula berat-berat, dia loading nak keluarkan, orang akan jadi boring dan orang akan keluar. So, untuk nak mengelakkan benda tu berlaku, website MyNick dia tak masukkan video terus upload masuk website ni, berat. Dia masukkan link YouTube sahaja. Link per video. Link per video. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey. Sekarang semua tips saya dah bagi, kita mula edit. Pertama,
Saya dah kata tadi, kita nak buat 4 page asas kan? Okey, yang pertama, kita ubah dulu nama page. Nak ubah nama page, kita pergi ke sini. Pages. Yang ini semua page tersenarai. Semua page yang ada sekarang tersenarai. Kita nak buat berapa? 4 sahaja. Okay, 1, home. 2, about us. Yang ni saya tak nak, saya padam. Klik sini, delete. Yes. Dah. Klik sini, delete. Yes. Alright. So, yang ini kontak sampai ada 2. Buat apa kan? 1 sudah lah. Okey, klik. Yang atas ni kita delete. Delete. Yes. Oh, sorry. Yang ini kalau internet loss ni. It's okay, tak apa. Internet loss ni sekejap aja. Kadang-kadang dia server ke apa ke. Biasalah kadang-kadang saya punya line. Jadi saya rasa okey lah kan sekarang ni kan. Okey kan? Ke saya cakap sorang-sorang ni? Okey. Okey kot ya. Okey. So now kita teruskan. Yang ni kita padam lagi ya. Ni kita padam, saya tak nak yang ni. Delete. That's it. Ada berapa ni? 2, 4, 5. Lebih. Saya nak 4 je. Okey. 4 services ni buang. Delete. Okey. Dah. Settle. Sekarang ada berapa? Ada 4 page. Tengok kat sini, dia akan bertukar jadi 4 page. Ni, dia akan bertukar jadi 4. 1, 2. Kita klik, dia akan pergi ke page tu. Ini page about us. Yang ni produce ataupun product. Kita pergi sini, dia akan tukar ke page tersebut. Yang ni contact. Klik, dia akan pergi ke page contact. Okey. Sekarang page dah okey dah. Dah ada dah 4 page kan? Okey, sekarang ni kita tukarkan nama page pula. Yang ni saya tak nak, yang ni nama dia kita letak. Saya nak tukar semua Melayu. So saya letak Melayu sebab ramai orang yang buat website ni di Malaysia ni dia nak Melayu kan. So kita buat Melayu. Kalau nak bahasa Inggeris, no problem. Ikut siapa kita punya target customer ataupun klien kita. Okay. Sorry batuk sikit. Daripada 2-3 hari ni kurang ni ada cuaca kan. Okay. Yang ini saya nak lepas utama, saya nak berkaitan berkaitan kami. Okay. So dah. Kenapa dia tak masuk? Tak masuk dia tak apa. Ni. Kaitan kami. Okay. So dah. Nampak? 2 dah. Ini akan turut tukar. Ya. Ini akan turut tukar. Okey, yang ini produk kan, saya nak ubah dia jadi produk. Okey. Dah. 3 dah dan ini ialah contact. Contact apa kita selalu dalam bahasa Melayu hubungi kan? Okey, hubungi. Alright. So sekarang complete. Dah 4 page, nama pun dah bertukar. So, next ialah kita edit content pula. Content ialah kandungan website ni. Okay. So, kita pergi buang dia, nak bagi nampak cantik, nampak senang nampak senang. Okay, sini ada perkataan ni. Okay. Ini tip yang seterusnya untuk nak siapkan website anda secara cepat. Macam saya kata tadi dah. Ikut apa yang disarankan oleh pro designer ini. Apa disarankan oleh dia ni? Kita tukarkan bahasa dia ke maklumat, konten kita punya informasi ataupun information kita punya company ataupun produk. Ikut design, ikut dia. Itu lebih mudah ya. Okay, sekarang katalah saya jual macam saya kata tadi kan, pertanian. Barang-barang pertanian kan. Okey. So saya ubah kat sini. Contohnya, saya ubah, saya katakan pembekal sayuran terbesar. Contoh.
Okey. Okey, sini saya tukarkan. Double klik saja. Double klik, tukarkan. Dari ladang ke kedai. Contohnya. So, bawah ni tukarkan. Kami pembekal terbesar pelbagai sayuran boleh dihantar ke seluruh Malaysia. Contohnya. Ya. Okay. Next. Itu cara nak edit wording. So, semua wording editnya sama. Termasuk ini kita panggil sebagai link button ataupun call action button. Untuk link button dan call action button sama juga cara untuk nak edit. Double klik sahaja. Contohnya saya nak suruh, saya tak nak orang call, saya nak orang WhatsApp. So, clearkan dekat situ, letak WhatsApp. Okey, untuk perkataan yang digunakan dalam website. Ada orang tanya saya selalu, perkataan yang macam mana, bolehkah guna perkataan-perkataan yang orang kata tak formal? Dia tak ada yes, tak ada no tau. Skill buat website ni. Dia bergantung kepada siapa sasaran kita. Kalau sasaran kita tu ialah pengguna-pengguna biasa, pengguna-pengguna yang direct beli daripada kedai kita terus kat pembeli tu, itu bahasa-bahasa yang orang kata bahasa WhatsApp ke, bahasa yang social media ke, okey. Itulah sebab dia mendekatkan lagi dengan pembeli ataupun kita punya pelanggan. Kalau kita punya target kita ialah untuk agensi-agensi yang lebih formal, so make sure kita punya website pun nampak formal. So sekarang saya punya target ialah target yang agak formal. Sebab pembeli saya, contohnya pembeli saya ialah pembekal-pembekal yang terdiri daripada saya pembekal dan yang beli itu pun ialah pembekal-pembekal juga. Sebab saya nak jual secara besar, contohnya kan, sebab saya ada ladang. So mungkin lebih sesuai untuk formal. Tapi bergantung kepada anda. Tidak ada yes, tidak ada no dalam segi bahasa konten ni ya. Okey, tukarkan macam mana? Saya besarkan sikit ni. Tukarkan, saya nak WhatsApp. WhatsApp macam tu, ataupun WhatsApp. Sekarang ini ikut bahasa yang kita nak guna, no problem. Ataupun hubungi, ikut bahasa sekarang yang bukan bahasa sekarang, bahasa yang anda nak guna. Apa yang anda rasa sesuai. Anda lebih tahu tentang anda punya customer kan. Okey. So kita ubah dulu. Yang ni kita ubah dah. Yang ni kita ubah dah. Di segi wording. So sekarang saya nak buat setting pula. Kalau kita tengok tadi, kita ubah wording senang je. Double klik terus okey, double klik terus okey kan. So untuk nak ubah dia punya design dia punya penampilan dia, appearance dia, contohnya kan. Ni. Double klik tadi. Nampak tak dia akan keluar ni? Ini penting. Sebab inilah yang kita boleh terus edit word tu. Klik sini, dia akan condong. Kan biasa kita tengok yang ni kan dalam Microsoft Word kan. Dalam PowerPoint kan. Semua samalah. Dia punya cara guna dia sama sahaja. Okay. Dan yang bestnya, setiap kali kat mana saja kita double klik, benda tu akan keluar. Macam ni kan. Double klik, dia keluar kat situ. Kat sini kan, double klik kan, dia keluar. Kat situ. Kalau kat bawah ni pun, kat bawah ni kan. So, saya ubah ni kan. Contohnya, ladang kami seluas 100 hektar. Nah, ambil kau. So, yang ni kita nak ubah jadi warna merah. Contohnya kan. Okay, warna hijau. Konsep kan, hijau. Okay. Sini ada color. Klik color. Klik ubah. Sini color hijau kan. Klik. So, dia akan jadi warna hijau. So, senanglah kat sini. Tentang kami. Okay. Double klik sini.
Yang ni saya nak tukar font kat sini. Ini font size. Font size. Klik dan tarik. Dia besar lah. Okay. Kalau kita nak tukarkan color tadi dah kan. Kita nak tukarkan jenis font dia. Font dia. Ini kat sini. Klik kat sini. Contoh kat sini Oxford ni kan. Okay. Dia jadilah perkataan yang kita tukarkan. Okay. So kat sini pula button ni saya nak ubah ke saya nak orang klik yang tu pergi ke produk. Saya telah letak kat sini. Produk kami. Contoh. Orang klik kat sini dia akan pergi ke produk. Nanti macam mana nak buat sekejap lagi saya tunjukkan. Okay, so now kalau kita tengok sini, kita just ubah sahaja apa yang disarankan di sini. Itu cara yang paling mudah. Okay, contoh gambar ni kan, gambar dah ada dah. Okay, so sekarang ni wording, saya rasa anda dah faham ya. Ini, apa nak letak ni? Okay, mungkin ini letak jenis-jenis. Ataupun mungkin letak services. Contohnya, saya nak letak mungkin saya nak letak sini kategori proses pembelian. Ataupun kategori produk pun boleh, tak ada masalah. Contohnya saya nak letakkan kategori produk ya. Katalah orang tanam sayur sebenarnya tak banyak, saya ada produk, ada 4 produk je. So saya letak sini rock melon. Contohnya. Okey, ataupun yang kedua apa produk, yang ketiga apa produk, contohnya kan. Ataupun mungkin saya nak letak sini servis saya. Contohnya apa ni kita panggil banyak produk ataupun kuantiti. Boleh supply kuantiti yang banyak contohnya. Boleh kuantiti besar. Ataupun buat bahasa yang apa kita rasa macam dengan customer kita boleh faham lah kuantiti besar ataupun kecil. Lepas tu penghantaran seluruh ataupun penghantaran saja. Nanti bawah ni kita elaboratekan dia. Penghantaran ke seluruh Malaysia contohnya. Kuantiti besar. Kami tiada minimum order. Contohnya kan, letak apa saja yang anda rasa penting untuk customer tahu dan sesuai dengan design ini. Alright? So, next. Ini teruskanlah buat edit-edit macam tu lah kan. Okay. So, sekarang perkataan saya dah tunjuk dah tadi macam mana nak edit. Then, kita nak tukarkan gambar. Okay. Gambar ini ialah gambar background ini. Gambar background ni, kita tukarkan macam ni je. Klik background. Dan klik gambar yang kita nak tukarkan ni kan. Ni gambar yang sedang digunakan sekarang ni kan. Okay. Klik gambar ni. Dia akan keluar macam ni. Upload ialah gambar yang ada dalam laptop anda. My Photo ialah gambar yang anda pernah gunakan dalam website ini. Dia akan jadi memory kat sini. Dia akan jadi memory ataupun library dekat sini. Okay. Cloud ialah gambar yang boleh ambil daripada Instagram, daripada Facebook, boleh dapatkan kat sini. Just buat a connection sahaja dekat Instagram anda. Klik connect dan terus masukkan anda punya username dengan password Instagram. Terus boleh ambil gambar-gambar daripada Instagram anda. Senang kan? Kemudian free photos untuk hiasan. Kalau anda tak ada gambar, anda boleh dapatkan free photos di sini. Tidak ada copyright. Memang boleh digunakan. Tapi kalau ambil gambar daripada Google, hati-hati. Kalau gambar itu copyright, anda mungkin akan boleh disaman. So, hati-hati dengan gambar ni ya. Gambar di sini confirm cantik punya. Okay, contohnya, saya nak gambar rock melon. Contohnya. Kalau ada lah. So, tak ada. Tak ada, so kita kena ambil gambar sendiri. Kalau ada, kita pilih fruit. Contohnya fruit. Fruit lagi senang jumpa. Adalah pakai fruit. So gambar-gambar dalam ni, ini sebab semua gambar-gambar yang disediakan. So mungkin bukan gambar yang kita nak. Okay, sebagai hiasan saja okey. Cuma saya nak tunjukkan macam mana cara untuk nak tukarkan gambar tersebut. So sekarang ni saya nak gambar ni.
Double klik gambar ni. Tunggu sekejap. Dah, tukar dah gambar. Klik kat ruang mana-mana ruang kosong dan anda tak perlu save pun. Sebab website ini auto save. Dalam beberapa saat dia auto save. Sebab apa tau? Sebab bila kita buat kerja online, siapa yang selalu buat kerja online faham lah. Buat kerja online kena bam, tak ada lost connection macam tadi kan. Lost connection, habis semua kerja 1 jam buat kan. Dengan website ni, masalah itu tidak akan timbul. Sebab dia akan auto save daripada beberapa saat. Dia save. So, apa saja kerja anda buat, insya-Allah tak akan hilang. Walaupun elektrik ada boom terpadam satu Malaysia. Okay, so sekarang ini tak nampak lah tulisan ni. Okey, yang ni kita boleh adjust. No, jangan marah. Kita boleh adjust. Okey. Background. Apa saja dalam website ni. Boleh lah. Belum anda tanya lagi. Boleh. Jawapan saya bagi. Boleh. Okey, sekarang. Ni, opacity kan. Okey, tarik sikit. Klik, tarik. So, kan boleh nampak dah. Okay, kalau ini, yang ni sesuai hitam lah, tukarlah warna hitam. Sesuai hijau lah, tukarlah warna hijau. Ini ikut suka kita lah. Anda punya website, anda boleh buat apa sahaja sesuka hati anda. Dan tak perlu lagi suruh designer orang upah buat, tak payah. Anda sendiri yang tahu anda punya perniagaan, anda sendiri yang buat. Okay. Katakanlah yang ni nampak, kalau nampak hijau sikit background ni cantik juga kan, sebab dia pertanian kan. Boleh masukkan background ni, pilih color dekat sini. Then, kita pilih warna hijau. Hijau ni kan. Okay. Apply. Tu dia. So, jadi kehijauan lah dia. Kalau kita minat yang macam itu punya design. So, bergantung kepada kita. So, dah settle untuk nak tukar gambar. So, mana-mana dalam website ni kalau kita nak tukar gambar, cara dia sama. Contoh macam ni kan, nak tukar gambar kan. Klik edit kat sini. Klik macam tadi kan? Macam tadi kan? Kan? Sama macam tadi kan? Okey. Ambil gambar ini. Minta maaf ya saya punya ni. Dalam 2-3 hari dah. Tapi alhamdulillah dah check, bukan COVID lah. COVID dah tahun lepas dah kena dah, cukup lah tu. Tak larat lah. Okey. Saya nak tukarkan yang ni. Ni, ambil yang ni, Apple. Double klik macam tadi. Tunggu sekejap. Tunggu ni, kadang-kadang dia line lah, line lah kadang-kadang ni bukan sistem ni, line saya ni sekarang ni, hujan, tengah hujan. Dan dah tukar dah. Dah tukar dah tu. So kita nampak tak? Itu dah tukar. Kan dia boleh gerak-gerak tu kan. Gerak-gerak ni pun kita boleh ubah tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh, ni edit kan. Klik kat edit ni. Pergi ke bahagian design. Ni border, semua boleh ubah kat sini. Yang gerak-gerak, yang gede-gede tadi tu, nama dia hover effect. Hover effect ni, klik kat sini. Zoom in, zoom out, semua ada kat sini kita boleh. So saya pilih zoom out. Contoh zoom out. So klik mana-mana ruang kosong. Nampak? Dia akan jadi macam tu. Zit. Dia zoom macam tu kan. Tadi yang ni dia di atas bawah. So ikut, kita boleh ubah dia punya design. So next, apa nak buat lagi? Gambar dah, perkataan dah, wording yang tadi dah ya. Okay, next, apa yang kita buat? So maksudnya semua gambar tukar cara yang sama. Sekarang saya nak buat pula yang ini, saya nak masukkan video. Contohnya nak masuk video. Di sini video ada tak? Video ada kat sini. Kalau tak ada video, no problem, kita boleh tambah video. Contoh, nak tambah video macam mana? Okay. Di build ni, macam-macam kita boleh tambah. Ni, perkataan, button, icon, foto, video, galeri, gambar, form, borang kan. Semua kita boleh gambar, boleh tarik, boleh tambah. Tapi saranan saya, ikutlah design yang dicadangkan ni. Jangan kita buang yang tambah ni, tambah ni. Kan dah lari design tu. So, cantik bagi kita tak mestinya cantik bagi orang. Tapi kalau yang ikut nasihat design ni, ini yang buat ni, come on lah. Pro, designer yang pro. So, mesti cantik punya lah kan. Okay, so sekarang, katalah, tak boleh. Kita kena tambah lagi ni. Tambah ni video kat sini mau cantik. Okay, boleh tambah. Okay, sekarang kita tambah video ni. Kita tambah video Gambar tadi dah tengok dah kan. Sama je cara dia. Sekarang kita nak tambah. Benda yang tak ada, kita nak tambah bagi jadi ada. Klik, tarik. Lepas. Okay, nampak tak dia akan bertukar jadi warna
pink color kat situ ya. Kalau ditukar jadi warna pink color ni, baru boleh lepas. Dia ada. Ni video kita letak kat sini. So, saya ubah, masukkan satu lagi ya. Klik sini. Sini. Saya nak letak kat sini. Letak kat sini contoh je kan. Letak kat sini. Letak kat mana? Letak kat mana-mana lah kat sini. Selagi dia jadi dia berubah jadi pink, boleh lepas. Kalau dia tak berubah jadi pink, dia tak ubah jadi pink tak boleh lepas. Dia akan patah balik. Dia tak boleh lepas. Dia tak akan lepas, berlari. Macam tu. Dia tak nak lekat. Kalau nak lekat, kena make sure dia jadi pink. Kan senang tu sebagai guideline kita kan. Okey, sekarang macam nak masukkan video? Nak masukkan video, saya kata tadi, untuk nak memudahkan kerja, semua video kita dah kita upload dalam video YouTube channel kita. Walaupun YouTube channel kita bukan untuk orang tengok, tapi kita gunakan YouTube channel tu untuk nak letakkan semua video-video yang kita nak keluarkan di website kita. Itu pun dah cukup. Yang penting kita buka YouTube channel dan upload video kita dalam YouTube channel. Saya ambil satu video daripada orang lain. Ada orang tanya, boleh ke ambil video orang? Boleh, tapi takut kena marah je lah. Boleh, video orang boleh. So, kita ambil, mana saya tunjuklah video, katalah video siapa ada kat sini mana ni video video kartun lah, senang ni video ni Okay, kita ambil video ni. Okay. Okay, class. Alright. Who would like to do So, problem 3 saya on the buat board? Video ni, Please don't be me. saya Please selalu don't be buat. me. Ini iklan kan? I know. Iklan, skip iklan. Assalamualaikum. Jangan bimbang, iklan tak akan keluar. Walaupun ada dalam YouTube iklan, dalam website kita iklan tak akan keluar. So, saya selalu kalau buat buat video, nak masukkan video, saya pausekan dia dulu sebab dia mengganggu. Jadi saya pausekan. Kalau tak pause pun tak apa. Klik share ni, button share dekat bawah ni. Share ni kan. Klik share. Okay, ini dia keluar macam ni. Okay, klik copy. Alright. Bila klik copy, pergi balik ke tempat website kita tadi. Pergi ke edit kat sini. Ni, edit ni. Keluar macam ni. Delete yang ni dulu. Video link ni delete dulu. Pastekan yang kita copy tadi. So, dah bertukar dah. Dia punya video Omahana ni ada kat sini. Senang kan? Okay. So, kat sini, kalau anda nak bagi autoplay, orang masuk website, orang terus nampak video-video tu bergerak dah terus sendiri. Itu kita pilih autoplay. On-kan autoplay. Allow full window. Kalau nak terus besarkan satu skrin, anda nak benarkan dia boleh nampak satu skrin, allow kan. Kalau tak benarkan, video tu kecil, kita nak nampak kecil itu sahaja. So kita jangan benarkan. Ataupun video ni klik baru jalan. Contohnya ada orang buat tuition. Contoh kan, ada banyaklah video-video tentang nak pembelajaran tu. Takkan semua nak bergerak, pening lah student tengok. So, klik baru video tu akan bergerak. So, yang itu kita off kan autoplay. Alright, so no problem. Boleh autokan dia ataupun boleh manualkan video tu. No problem. Boleh. Semua boleh. Dengan Mynic, semua boleh. Sebab tu kita kata tadi, anda tanya apa pun, jawapannya boleh mah. Okay, so sekarang. Next. Dah video dah, gambar dah. Okey, apa lagi? Nak jual produk last. Okey, yang lain-lain ni kena buat sendirilah. Ni semua dah boleh siap ni. Ready to go. Wah, orang putih kata kan, ready to go dah sebenarnya yang ni. So, bila saya klik satu lagi, yang ini nak masukkan produk. Okey, nak masukkan produk. Kita klik store. Ni store ni. Ni store. Belah kiri ni ada store. Klik store. Okay. Ini yang membezakan website Mynic dengan website-website yang ada di market sekarang. Kebanyakan website-website yang ada di market sekarang ialah online store website ataupun e-commerce store. E-commerce store. Oh, tergeliat lidah nak sebut. E-commerce store tu apa? Orang masuk website kita, orang terus beli. Dia tak ada promo, tak tahu orang kat beli macam dia tak ada design macam sekarang lah, pendek kata. Susah sangat nak sebut. Dia tak ada design macam sekarang ni.
dia tak ada berkaitan kami, organisasi semua, kita tak boleh letak. Dia orang masuk beli terus. Orang masuk ada produk dah boleh beli. Itu sahaja. Itu online store ataupun e-commerce website. Produk Mynik ni, website Mynik lain. Website Mynik, website informatif ada, macam kita buat tadi informatif lah. Okay, informatif. Okay, dan dalam website ni juga, kita boleh masukkan juga online store. Tu dia. Dua dalam satu. Sekarang, saya buat get started. Nak masukkan store, nak masukkan produk. Ya. Get started, masukkan produk. Produk lain sikit, bukan macam tadi. Tadi hiasan-hiasan dia semua. Sekarang ni online store, yang mana orang klik boleh beli terus barang. Anda nak yang tu kan? Okay, saya tunjukkan sekarang ni. Klik boleh beli terus barang, boleh buat bayaran tu pun. Okay, klik. Lambat lah pula kan? Tak apa. Dia sebab apa lambat ni tau? Sebab online store ni yang dibagi ni contoh selalunya dia ikut jenis design yang kita pilih. Ada design yang dia bagi sikit produk, ada design yang banyak produk, tapi selalunya lah kebanyakan design dia akan bagi 20 produk, bukan bagi kat kita. Contoh produk. So kita just edit tukar gambar tu, tukar produk tu dengan produk kita. Okay. So sekarang kita berada dalam online store. Nampak? Yang ni contoh sahaja. Okay. Untuk online store produk, kita tak payah buat apa-apa dah. Kita cuma masukkan produk kita sahaja. Tak payah ikut design-design. Ni sold out ni. Macam mana nak buat juga sold out ni? Ini automatic. Ni semua ni. Ini semua automatic akan keluar. Kita just tukar sahaja di sini. Saya tunjuk, saya bagi satu contoh produk sahaja. Okay. Pergi ke produk. Dia akan keluar semua produk yang dah bagilah. Nampak tak? 20 produk dia bagi. Kita just edit saja. Contoh macam ni kan. Saya edit satu. Ya. Klik satu. Edit. So, yang ini semua kita letakkan. Ni lah. Siapa yang selalu jual barang dekat e-marketplace tu. Pernah nampak ini kan? Sama lah. Sama cara dia. Masukkan SKU. Masukkan description. Semua masukkan kat sini. Price ni. Yang ni. Macam mana nak dollar ni. Macam mana nak tukarkan. Nanti. Unit ni nanti kita tukarkan dekat setting yang lain. Tukar satu je. Nanti semua produk akan jadi RM. Senang je. Okay. Online store. On store ni. Sekarang price berapa? Contohnya price 100. Jual 50. Okay. Availability kita nak bagi nampak tak berapa unit yang ada. Nak bagi nampak. Okay. 10 contohnya kan. Okay, sekarang variant. Jenis produk ni. Kita boleh tambah variant dia, color dia, size dia. Semua boleh tambah kat sini. Kalau satu produk pilihan yang lain-lain. Contoh. Ya. Durian saya jual. Ada durian grade A, grade B, grade C. So sini lah kat variant. Foto. Masukkan foto. Berapa banyak foto yang kita masukkan? Masukkan. Cara masukkan foto senang je. Macam tadi. Klik foto ni. Ni add image ni. Gambar yang kita tak nak buang. Pangkah. Just hilang. Nampak tak? Sama macam tadi kan? Klik yang ni. Yang ini kita kena ambil lah. Produk kita lah. Produk kita ni ambil lah. Mana-mana yang kita simpan tadi. Mana yang kita simpan tadi? Contoh, saya dalam saya punya ni tak banyak produk. So, saya ambil lah apa-apa gambar dekat sini sebagai contoh sahaja. Ya. Katalah saya ambil contoh yang ini. Gambar produk yang ini. Ya. Yang ini. Inilah jadi gambar produk saya. Mungkin saya jual kelas online lah. Mungkin. Okay. Contoh, ambil produk ni. Nak tambah lagi image. Tambah sahaja. Boleh. Tambah je. Nak tambah lagi? Boleh. Okey, mungkin ada di luar sana tanya, kalau gambar daripada Google boleh tak? Boleh. Pergi ke Google, cari gambar durian. Contohnya saya bagi contoh aja ya. Durian. Okey. So ambil satu gambar, tapi gambar ni banyak yang sekarang ni dia punya format gambar tu. Kita mestilah pilih JPEG punya format. So macam mana nak tukarkan format apa semua tu? Dan tu dah lain kali lah saya share. Boleh buat online ni semua tu. Macam mana nak edit gambar, macam mana nak buang background. Semua tu saya boleh tunjukkan dalam sesi yang lain. Nantilah kan. Mana sempat tunjuk sekarang. Okay, add image. Tadi durian kan. Mana saya letakkan durian tadi? Kalau tak salah saya letakkan kat desktop. Ini durian. Double klik durian. Kan dah masuk durian. Dah ada dekat durian kan. Okay, so sekarang ni.
Saya nak yang depan ni durian lah. Padam je. Dia akan hilang lah. Padam je. Allahuakbar. Padam semua pula. Sorry. Okay. Klik durian. Satu je, saya bagi contoh satu je kan. Save. Alright. So, anda pun tahulah ya, skill nak jual barang ni, gambar mesti banyak daripada setiap sudut. Jadi, baru bagus kita punya jualan. Nampak tak dia dah tukar dah kat sini. So, nampak tak tadi? On sale. Nampak? Automatic dia keluar. Ni, save 50%. Semua dah keluar. Alright. So, yang sampel produk ni macam mana ni? Tadi kan saya tunjuk tadi, yang ni boleh ni. Durian contohnya kan. Letak durian. Dia akan bertukar lah. Dekat tadi. Ni. Durian. Okay. So, RM macam mana nak tukar RM? Okay, RM. So, yang ini bab masuk produk settle. Okay. Okay, sekarang kita nak tukarkan jenis setting ni pula. Setting ni, regional setting. Saya nak tukarkan regional setting. Timing dia, kita tukarkan Kuala Lumpur sebab pesanan akan masuk ke sini. So, kita tahu pukul berapa Datuk Harimau. Orang order pukul berapa. Semua kita kena ubahlah. Ni, timing ni. Yang ini, pilihlah Malaysia. Malaysia ringgit. Mana Malaysia ringgit? Malaysia ringgit. Tak ada. RM. Ni Malaysia ringgit. Okay. So, format dia tengok betul-betul. Ada format negara-negara ni lain tau. Format ni. Kita pilih format yang selalu digunakan di Malaysia. Yang ni 1, ni. Save. Dah, semua dah. Nampak tak? Semua jadi RM. Nampak? Semua jadi RM dah. Okay. So, next. Okay. Sekarang. Kita tengok apa jadi dekat website kita. Ni, website kita ni. Yang ni ada store. Okay. Store ni. Ni store page lah. Okay. Ini ialah store. Page store kita. Bila kita dah siap dah masukkan design ni, masukkan design dekat utama tadi kan. Ni utama, kita klik dia akan pergi ke utama tadi. Ni utama. So tugas kita sekarang ialah kita ubahkan setiap satu page. Ni berkaitan kami. Ubahkan berkaitan kami ni. Okey, page yang seterusnya. Ubahkan hubungi. So tugas kita ialah buat hubungi, ubahkan produk, ubahkan berkaitan kami, ubahkan utama tu, ubahkan semua konten dia ubah. So sekarang ni semua dah ubah. Okey, produk kita dah masuk dah. Okey, next step apa dia? Macam mana orang nak beli produk ni? Okey. So ini store kita tadi. Dia akan ada satu lagi page nama dia store. Ini produk ada dah tadi kita masukkan produk kan, tapi itu bukan online store. Itu ialah yang biasa punya. Bukan online store. Yang online store yang ada store kat sini. Dan kalau nak ubah dia punya nama page ni, boleh dekat pages ni. Ini store dah ada ni kan? Kan dia ada lambang store lain daripada yang lain kan? Ubah nama dia kat sini, boleh. Ubah apa-apa yang kita nak. Saya nak letak nama dia kedai. Boleh lah, ikut kita lah nak letak nama apa kan? Dia kedai, dah settle. Dan saya nak dia punya page ni, apa kedai pula ni? Kedai. Saya nak page ni belakang sekali. Okey. Boleh? Kita klik kat sini. Tarik dia. Tak belakang sekali. Dah, sekarang dia ada kat belakang. Produk ni, saya nak sebelum hubungi. Boleh? Klik ni. Tak sini. Boleh. Jadi, ia akan ikut susunan page website. Kita akan ikut sekali. Itu cara nak susun website, page kita. Sekarang ni, last step. Apa dia? Macam mana orang nak beli. Okay. Bila kita masuk ke page ni, orang tak boleh beli lagi online. Sebab kita belum lengkap lagi. Iaitu cara untuk nak buat bayaran. Kita pergi ke setting. Dia ada dua cara.
yes, dia ada dua cara. Satu, kita boleh buat secara manual. Macam mana anda buat sebelum anda ada payment gateway. Okay. Orang beli, anda boleh bagi kat dia manual. Masukkan duit, transfer ke sekian. Receipt sila WhatsApp. Boleh. Itu pun boleh secara manual. Ataupun secara automatic. Sekarang saya tunjukkan cara automatic. Payment ni, anda masukkan payment. Pilih sini. Phone order ni adalah cara manual. Cara yang tak ada payment gateway. Maksudnya orang kena bagi transfer sendiri. Okay. So, nama dia by default ialah nama yang ada tertera dalam sistem ni, nama dia phone order. Tapi kita boleh tukarkan nama tersebut. Ni. Edit contohnya. Kita boleh tukarkan nama dia dengan cara nama manual transfer. Ikut kita lah agak-agak apa yang orang faham. Manual transfer faham kan? Ataupun bayaran ADM. Auto deposit machine kan? Apa customer kita senang faham? Boleh tukarkan. So kalau kita guna yang itu, itulah yang akan tertera dekat jenis-jenis payment. So pesanan kita semua ada kat sini. Kita masukkan pesanan kita kat sini. Ya. Alright, itu cara manual. So, sekarang saya nak tambah satu lagi cara payment gateway. Klik manage. Klik manage. Yang ni biasa, ini lambat sikit je, tak banyak. Tu dah keluar dah. Tadi dah keluar dah, ni dah settle dah kan? Dah settle. Cuma nak edit je, pesan kat dia orang macam nak buat nombor account, sama masuk situ lah. Boy, kering tekak pula. Okay. Bawah sekali ni. Stripe ni boleh guna. Tapi, jenis-jenis payment gateway ni, dia bergantung kepada jenis tau. Ada yang mahal, ada yang ikut percentage per transaction. Bermaksud, katalah dia kata dia charge 3%. So, kalau barang kita RM100, 3% daripada RM100 lah dia charge. Macam tu. So, ada yang dia charge RM1, 50 sen satu transaction. Barang kita jual 100, okay, kan? Orang tetap kena bayar RM1.50. Kalau barang tu 1,000, orang tetap kena bayar RM1.50. Ikutlah mana yang satu kita nak. Okay? Yang ini bukan kita pilih. Yang ini ditentukan oleh syarikat payment gateway tersebut. Okay, salah satu yang paling murah. Ni PayPal pun ada ni. PayPal ada, orang yang gunakan Stripe pun ada. Saya pilih bawah sekali ni, choose payment processor. Saya suka yang ni IP88. IP88 pun ada juga kat sini. Kalau prefer nak guna IP88, silakan, boleh guna kat sini. Salah satu yang murah lah. Dia RM1.50 per transaction. Daftar percuma. Ini kita kena buat pendaftaran ya. Ni kita kena buat pendaftaran. So saya tunjukkan satu ni, nama dia PayX. PayX ni. PayX. Mana hilang, astagfirullahalazim, hilang pula ya. Tengah-tengah kita nak ni dia hilang. Ini. PayX Payment Gateway. Tu. PayX. Okay. So, ada yang tak ada kat Malaysia yang ni. Ada yang ada kat Malaysia, ada yang tak ada kat Malaysia. Kita kena tengoklah mana yang ni. Tapi saranan saya, gunakan PayX, ada kat Malaysia. Okay, kita klik PayX. Okay. So, ni dah. Add payment method. Alright. Sekarang, proses dia ialah kita nak guna PayX sebagai payment gateway. Okay, itu sekarang proses dia. Okay. Nampak? Ni, PayX payment gateway. Okay. Set instruction, kita informkan apa yang harus dibuat oleh customer tersebut apabila nak apa nama ni, gunakan PayX ni, pesanan-pesanan kita, apa pesanan kita. Okay. So kat atas ni ada dua benda.
Satu email, satu lagi secret key. Untuk sebarang payment gateway, anda akan dapat secret key. Okey, sekarang ni saya masukkan Payex ni dalam sistem ni sekarang. So, online store kita dah ada payment gateway, Payex. Okay? Tapi belum linkkan lagi. Macam mana kita nak linkkan? Macam mana kita nak gunakan dia? First step, kita pergi ke Payex. P-A-Y-E-X. Payex. Ni ialah website Payex. Pergi ke website Payex ataupun website yang anda pilih, IP88 dan sebagainya. Get it now ni, masukkan. Dan semua payment gateway berdaftar dengan bank negara, dengan bimbang. Masukkan information semua dalam ni. One by one, masukkan semua. Wajib, kesemuanya wajib diisi. Okay. So, semua ni masukkan. Dia mewajibkan kita sebab dia nak tengok kita scammer ke tak. Sebab tu kalau ada payment gateway jangan bimbang. InsyaAllah bukan scammer lah tu. Okay. So, masukkan dalam ni semua. Okay, next, ikut arahan dia. Next. Kemudian, next ni kita kena upload dokumen-dokumen yang dia minta. Pendaftaran syarikat, depan punya bank statement. Itu antara yang dia minta. Pengesahan identiti dia minta. So, bila kita upload, next, then submit. Dah settle. Bila dah settle proses ni, esok 24 jam, paling cepat 24 jam, besok dia akan email kat kita. Pastikan email anda betul. Masuk ke email kita, dah lulus. Dia akan bagi username dengan password untuk nak log in masuk ke Payex. Bila anda boleh masuk ke Payex, dalam Payex tu tak banyak benda ya. Tengok je secret key. Dapatkan secret key, copy secret key tersebut. Masukkan di sini. Secret key, masukkan sini. Ambil daripada mana secret key? Dalam Payex account anda. Setelah anda di-approve oleh Payex, anda akan akses masuk ke dalam anda punya account Payex. Dalam account Payex ada satu tempat dia tulis secret key. Copy secret key tersebut, paste dekat sini. Email ni, email anda. Clear? So, bila dah settle macam tu, dah ready to go. Dah boleh dah. Okay, dah settle bab payment gateway. Sekarang dah dua dah payment gateway. Dua. Okay. So, satu lagi shipping. Klik last ya. Shipping anda boleh masukkan macam mana cara untuk anda buat delivery. Boleh masukkan di sini. JNT ke, Post Malaysia ke, GDEX ke, apa saja yang anda rasa yang sesuai, yang mudah bagi anda kena masukkan sendiri. Mungkin benda-benda ni dah ada dah dalam e-marketplace. Ada orang kata, oh e-marketplace dah ada. Iyalah, e-marketplace tu token dia punya. Sekarang anda ni token website ni punya tau. Website ni anda lah token dia. So as a token, anda kena buat sendirilah. Kalau masuk e-marketplace, anda dah disediakan semua tu, tapi ada certain charge lah yang dia orang chargekan untuk anda. Ini tak ada orang charge sebab ini milik anda sendiri. Okey, tu beza dia. Okey, sekarang ni add shipping, masukkan shipping saja. Shipping jenis apa? Ni semua ni ada kat sini ni. Kalau benda tak ada kat sini, ni other carrier, masukkan JNT contohnya. Buat set up. Tapi kita kena buat satu-satu lah benda tu. Berapa ringgit? Ada kalau anda nak senang katakan saya bagi RM10 lah charge untuk satu Malaysia, letak situ semua tempat RM10. Letakkan situ. Yang ini anda kena setkan delivery cost ini. So anda kena study dululah delivery cost tu. Alright? So that's it. So bila dah semua dah ready, anda dah siap dah, website anda dah edit, content semua dah ready, online store dah ada. So sekarang ni satu saja, anda klik publish. Klik publish tu, dah on the spot dah ada dah dekat Google. Pada masa yang sama. Sekarang ni kalau saya klik publish, pada masa yang sama sekarang dah ada dah dekat Google. Okey, bila dekat Google, contoh. Dah ada dekat Google. Alright? So, yang ni satu contoh yang saya tunjukkan. Dah ada kan dekat Google ni. So sekarang macam mana cara orang beli? Ini semua produk-produk yang kita jual tadi. Okay, produk-produk yang kita dah jual. Alright? Ada kat sini. Okay.
Orang beli, orang klik buy now ni. Macam dengan kita beli kat marketplace. Biasa, kan? Masuk klik sini, kemudian pergi ke go to checkout ataupun nak add more, kan? Okay, go to checkout, masuk. Yang ini akan keluar apa yang kita setting tadi lah. Masukkan kita punya email, kemudian checkout. Kemudian next step, dia akan keluar borang, kemudian continue. Kan? Dia keluar borang, kita isi borang tu. Customer lah buat. Okay, pilihlah apa yang disediakan. Then continue, make payment. That's it. Okay. So, masuk ke mana? Masuk ke mana? Orang order tu masuk ke mana? Boleh susah nak susun ayat. Orang order akan masuk ke sini. Ini ialah order anda. Sini. Masuk ke sini. Dan setiap kali apa yang anda buat, anda klik. Dia akan keluar function nanti bila anda dah aktifkan website anda. Okay. Ini akan jadi aktif. Okay. Berapa sale semua ada kat sini. Alright. Dan akan masuk ke dalam email anda. Okay. So, anda kena pantau lah setiap hari. Siapa yang beli, tengok proses. Siapa yang beli, proses. Siapa yang beli, proses. Macam itulah. So, senang sahaja. Sekarang anda dah ada website yang lengkap. Dah siap online store yang boleh beli. Orang boleh beli dan buat bayaran secara online pun. Tapi dengan syarat, ambil masa sikit sebab payment gateway makan masa sekurang-kurangnya sehari waktu bekerja untuk nak di-approvekan. Then, copy dia punya secret key, masukkan dalam setting tadi. Itu sahaja. Senang je kan? Yang lain-lain ni, ni kan, edit lah. Okey, soalan yang selalu saya dapat. Cikgu, kalau kita siap satu page ni, kita boleh tambah lagi tak? Boleh, anytime. Setiap kali, katalah saya buat hari ni satu page. Siap, saya terus publish. Dah ada kat Google. Esok saya tambah lagi satu page. Dah tambah satu page tu, kat Google belum ada tau. Kat Google belum ada. Sebab apa? Sebab saya belum klik publish. Bila dah siap satu page lagi yang kedua tu, klik publish, then sekarang kat Google dah ada 2 page. Hari yang ketiga, saya tambah lagi satu page. Tambah satu page, kat Google belum ada lagi. Kat Google baru ada 2 page. Then dah siap page yang ketiga, saya klik lagi sekali. Publish. Dan dah ada dah kat Google 3 page. So, maksudnya website ni, once anda dapat username dengan password awal tadi saya tunjuk tadi, anda dah boleh buat dah website. Siap satu page, terus publish, terus dah ada dah dekat Google. Sebelum anda ada payment gateway pun anda dah boleh berniaga dah. Contoh, saya bagi tips last. Ini untuk orang yang belum guna lagi payment gateway. Okay? Contohnya, order sekarang. Contohnya, saya bagi satu, ni, nak suruh order. Boleh? Klik kat sini. Masukkan button kat bawah dia. Klik, tarik button. Ni, letakkan button kat bawah. Okey, dah ada button. Double klik. Beli. Contohnya, beli. Okey, ni. Saya buat link. Ni last. Tunjuk macam mana nak buat link. Ni, klik link. Link, pergi ke, link boleh pergi ke page, boleh pergi ke anchor. Anchor ni maksudnya, satu page, boleh pergi ke tempat-tempat mana anda nak. Page yang lain pun boleh, tempat-tempat mana, exact tempat tu, dia boleh pergi ke situ. Itu maksud dia anchor. URL ialah alamat website, file, pergi ke file, email, pergi ke email, phone number, pergi ke phone number. So, sekarang ni saya nak pergi ke mana? Saya nak, yang ini, pergi ke WhatsApp. Sebab saya belum ada payment gateway lagi. Orang klik masuk ke WhatsApp. Okey, klik URL. Kita masukkan kita punya WhatsApp link kita. WhatsApp.my kan. Yang anda dah biasa kan dengan link WhatsApp ni. Okey, masukkan link WhatsApp ke sini. Then publish. Dah. Orang klik yang ni nak beli. Terus akan masuk ke dalam website anda. Ataupun anda nak campur-campur pun boleh. Ada yang pergi ke payment gateway, ada yang pergi ke WhatsApp, ada yang pergi ke, anda ada jual barang dekat platform yang lain, contohnya kan, boleh pergi ke platform terus pun boleh. Contohnya, boleh. Ini kelebihan website ni. Macam mana saja anda nak bagi, anda nak adjust, boleh. Tak semestinya ke payment gateway sahaja. Okay, so itu sahaja cara untuk nak buat website sangat
sangat-sangat mudah. 1 jam ni boleh siap ni dengan semua kelengkapan yang saya tunjukkan. Dan untuk nak edit satu-satu tu, itu memakan masa sikit lah. Iaitu nak tukar-tukar je, double click, tukar. Itu tak lama. Yang lamanya ialah nak tentukan macam mana nak buat website. Sekarang website dah siap dah. Ini nak tengok macam mana website ni nampak di Google. Contohnya kan, macam nak dapat di Google sekarang ni, kita just hanya klik ke atas ni. Tapi saya tak boleh klik sebab ada apa ni, tools zoom kat sini sekarang ni. Tak boleh gerak pula tools ni. Okay, boleh bergerak dah. Okay, preview. Once saya klik publish, inilah dekat Google. Ni. Dah siap dah. So, tugas kita ialah untuk nak edit sahaja content. Itu sahaja. Website dah siap, dah ready to go. No problem dah. Okay. Itu sahaja. So, saya sarankan supaya anda ada website sendiri. Anda boleh edit sendiri. Tak perlu bergantung kepada orang lain untuk edit website anda. Sebab website ni, dia kena edit tu kadang-kadang orang yang nak edit tu pun hilang pula. So, biasalah tu, yang tu perkara biasa. So, untuk elakkan semua masalah ni, ambil package website MyNick sediakan. Kami bukan sediakan website sahaja. Kami sediakan sekali training untuk anda pakar menggunakan website anda ni. Kita bagi training sekali. Siap training. Berapa? Bagaimana? Semua benda tu contact. Saya boleh dihubungi dalam saya punya nombor 019 80017. 019 80017. Tanya saya pun boleh, WhatsApp saya boleh, ataupun kontak MyNick pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan anda nak sahaja. Ya? Package website dan juga training menggunakan website ini full, lengkap. Dan satu lagi plus, monitoring. Apa-apa masalah, kami ada backup di belakang. Jangan kata abang tak payung. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi semua. Terima kasihlah kerana bersama saya pada sesi kali ini. Ya. Minggu depan, jumpa lagi pukul 1 dengan ada tetamu minggu depan. Tetamu istimewa ni. Tetamu istimewa. Dia duduk dekat Edinburgh dulu. Full lama. Dah buat buku pun. Buku dia terjemahkan dalam 6 bahasa. Dijual di seluruh dunia sekarang. Minggu depan jumpa insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye. Kembali ke Izian. Okey, terima kasih Cikgu Yasir di atas pengajaran tentang cara untuk membuat website yang penuh dan lengkap serta sempat lagi tadi setting buat payment gateway lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak fungsi website ni bukan untuk profiling sahaja ya. Ia juga boleh digunakan sebagai tempat untuk pembelian juga. Ya, okey. Jadi kepada anda yang berminat untuk tahu dengan lebih lanjut tentang macam mana nak buat website ni ataupun berminat dengan produk GoToPrime kami, boleh pergi ke training.mynick.my. Itu adalah laman website kami untuk pembuatan website include training dan juga monitoring yang cikgu sebutkan tadi. Jadi boleh terus pergi ke training.mynick.my. Okey, baiklah kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi menonton kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami hari ini. Di sini saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun terkasar bahasa daripada pihak kami. Kita berjumpa lagi di waktu dan lokasi yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.